Hai semua, selamat kembali. Selera berisiko di Bursa Saham Asia merosot hari ini. Indeks saham penanda aras Amerika Syarikat merosot semalam. Oleh itu, dolar AS segera mengambil kesempatan daripadanya. Sementara itu, Yen mencatatkan kerugian berturut-turut paling lama dalam tempoh 50 tahun. Tonton ulasan video kami dan ketahui lebih banyak butiran menarik. Baiklah, mari kita mulakan. Indeks saham AS jatuh pada hari Rabu selepas dua sesi pertumbuhan berturut-turut. Nampaknya keyakinan yang didorong oleh laporan pendapatan yang kukuh akhirnya merosot. Laporan suku tahunan yang kukuh adalah pemacu utama yang mendorong saham AS lebih tinggi pada awal minggu. Pengetatan agresif Fed sekali lagi telah menjejaskan pembalikan ke atas dalam pasaran equity. Semalam, Beige Book telah diterbitkan. Ini bermakna mesyuarat FOMC akan berlangsung dalam masa kurang daripada 2 minggu. Pihak pengawal selia dijangka menaikkan kadar utama sebanyak 75 mata asas untuk kali keempat berturut-turut pada mesyuarat bulan November. Selain itu, pembuat dasar Fed telah membuat kenyataan hawkish baru-baru ini. Presiden Fed St. Louis James Bullard percaya bahawa kadar faedah boleh dinaikkan sebanyak 75 mata asas pada bulan November dan Disember. Presiden Fed Chicago Charles Evans berkata bahawa Fed harus menolak kadar tunai ke julat sasaran dan kemudiannya membuat keputusan berdasarkan data masuk. Presiden Fed Minneapolis Neil Kashkari sekali lagi memberi amaran bahawa pengetatan monetary yang perlahan akan mengakibatkan hasil yang lebih dahsyat daripada sikap ultra hawkish. Selagi Fed berpegang kepada pengetatan monetary, ketidaktentuan pasaran dan risiko kemelesetan akan berterusan. Di rantau Asia Pasifik, keadaan mungkin lebih teruk kerana mungkin terdapat aliran keluar modal selanjutnya daripada pasaran Asia. Bond kerajaan AS ialah salah satu aset selamat yang paling boleh dipercayai dalam tempoh masa bergelora. Selepas penurunan pasaran saham semalam, hasil nota 10 tahun melonjak melebihi 4%. Hasil nota 2 tahun yang sangat sensitif terhadap keputusan dasar monetary Fed mencapai paras tertinggi 15 tahun sebanyak 4.59%. Dolar AS juga naik selepas perbendaharaan AS menghampiri paras tertinggi berbilang tahun. Pada waktu pagi, dolar AS semakin meningkat. Ia meningkat semalaman sebanyak 1% atau melebihi paras 113. Indeks dolar AS juga memperoleh semula momentum sebagai mata wang selamat. Dalam sesi Asia, ia sedikit berundur memasuki saluran sisi 112.71 sehingga 113.09. Biasanya dolar AS akan merosot ke fasa penyatuan sebelum mesyuarat FOMC. Mungkin pada ketika ini kita sedang menyaksikan situasi yang sama. Ia didagangkan pada 112.86. Walau bagaimanapun adalah jelas bahawa penurunannya tidak mungkin bertahan lama. Sementara dolar AS mengumpul kekuatan untuk rally baharu dan bond kerajaan AS sedang menuju ke paras tertinggi terbaru, Yen mencatatkan satu lagi rekod. Pasangan dolar Yen mencecah paras terendah 32 tahun. Pelabur pada ketika ini sedang mencari sebarang tanda campur tangan dan BOJ sebelumnya telah membuat campur tangan. Bagaimanapun, ia tiada kaitan dengan Yen. Hakikatnya, hasil bond kerajaan Jepun 10 tahun melebihi had atas 0.25%. Pihak pengawal selia meningkatkan pembelian bond untuk mengembalikan hasil kepada had 0.25%. Oleh itu, BOJ terpaksa melakukan pembelian bond tidak terancang buat kali pertama pada bulan Oktober. Susut nilai berterusan mata wang negara selama 11 sesi berturut-turut dan tindakan BOJ telah menjejaskan keyakinan terhadap pihak pengawal selia. Selain itu, Kementerian Keuangan berkata negara mencatatkan defisit perdagangan terbesar dalam rekod bagi separuh masa pertama tahun fiskal. Salah seorang penganalisis membuat jenaka bahawa Yen yang rapuh kelihatan seperti arnab yang terkejut ketika disuluh. Yen telah menurun selama 11 sesi berturut-turut mencatatkan kejatuhan paling lama sejak tahun 1973. Hari ini Yen turut mengekalkan kejatuhan.
Yen telah menghampiri paras penting dari segi psikologi pada paras 150. Dalam sesi Asia, ia didagangkan berhampiran 149.93. Pada ketika ini, badan pemantau itu menghadapi cabaran sebenar, terutamanya memandangkan perbezaan yang semakin meningkat antara dasar monetari Jepun dan AS. Perdana Menteri Fumio Kishida menegaskan bahawa ekonomi Jepun menghadapi risiko daripada perkembangan luar negara. Walau bagaimanapun, kenyataan ini hampir tidak boleh dipanggil sebagai selingan sebelum campur tangan. Inilah sebabnya mengapa pasangan dolar yen meningkat lebih tinggi, bergerak dalam koridor harga 149.65 sehingga 150.09. Dolar Australia kehilangan rentak kerana statistik makro yang lemah. Australia telah mendedahkan laporan pasaran buruhnya hari ini. Kadar pengangguran pada bulan September kekal tidak berubah berbanding bulan sebelumnya yang selaras dengan bacaan ramalan 3.5%. Bagi RBA, ia adalah isyarat untuk berpegang pada pendirian yang kurang hawkish atau mengurangkan kadar pada masa hadapan. Perkara ini agak memberi kesan bearish kepada OC. Jika ia benar, ia pasti akan menurun dengan ketara berbanding dolar AS. Memandangkan penghindaran risiko permintaan yang lemah untuk barangan Australia di China dan harga komoditi yang tidak stabil, dolar Australia mungkin akan merosot ke paras terendah dalam tempoh 2,5 tahun. Walau bagaimanapun, ia juga mungkin kembali kukuh di tengah-tengah penyatuan dolar AS. Pada sesi Asia, OC bergerak dalam julat menaik 0.6229 sehingga 0.6280. Kini ia didagangkan pada 0.6270. Itu sahaja buat masa ini. Langgan saluran kami dan dapatkan berita pasaran terkini di hujung jari anda. Jangan lupa untuk meninggalkan maklum balas anda di ruang komen. Terima kasih dan jumpa lagi.